Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar saudara Colin Rosario? Begitu juga dengan saudara Mustafa Ilyas, saudara Hafiz Wan Basirun. Salam. Saudara menuju alam akhirat, sabar saudara Hadi Cik Sof. Begitu juga dengan saudara Muhammad Yusri alias salam dari Kelang, orang Kelang. Kabare, menuju ke akhirat, waras. Saudara Jamaluddin Labuah, saudara Izzuddin, saudara Syarul Azam, selamat malam. Begitu juga saudara Syuib Mat Syuhami, saudara Muhammad Fuad, salam dari Shah Alam. Saudara Anwar Jubin, waalaikumsalam. Saudara Muhammad Khairul Kamarudin, waalaikumsalam. Saudara Robert Sim Junior, rasanya ini daripada Sarawak, rasanya Robert Sim Junior ni. Begitu juga dengan saudara Muhammad Hashim Muhammad Din, waalaikumsalam. Saudara Nizam Ijam, salam dari Melaka, orang Melaka ya saudara Nizam. Begitu juga dengan Kamin Karman, Abi K, Abi No, waalaikumsalam. Zai Ani daripada Papa Sabah, saudara Jebat Pembela, saudara Azmi Omar, terima kasih atas doa saudara. Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din hadir dari Kemayan Bera, Pahang. Ini sahabat saya ada di Kemayan tu, saudara Zul, bekas ketua pemuda. Saudara Sarbani Sibu, saudara Sajeli Saini, Puan Fazilah Rozilah, waalaikumsalam. Saudara Abu Nems daripada Johor ya saudara, insya-Allah saya akan hadir di sana nanti. Begitu juga saudara Azari Harun, Midi Selayang, Midi daripada Selayang, saudara Effendi, saudara Rosli Muhammad, saudara Muhammad Zailan, Mak Zailan, waalaikumsalam. Saudara Jo Govijo, Govijo, Gojo, saudara Superman Sup, Puan Aminah, apa khabar Kak Aminah? Moga sehat. Zana Ishak, terima kasih. Itu juga saudara Mata Putih sedih tu, saudara Jaka Linglung daripada Penang, saudara Bobby Rizal, saudara Abdul Rahman, Puan Susilawati Ahmad dari Johor Bahru. Begitu juga dengan saudara Hashim alias saudara Shima Hashim, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, Puan Rusini Koringot daripada Sabah. Saya mohon maaf kerana kita sentiasa diburu oleh waktu, saudara. Dan bila saya tak dapat santuni ini, insya-Allah usai pencerahan ini saya akan santuni satu persatu, insya-Allah. Saudara, banyak tu naik tu. Yang saya perlukan daripada saudara adalah like, share and subscribe. Andai sesuatu berlaku pada Facebook, sila pergi ke Instagram. Jangan lupa saudara subscribe Instagram, insya-Allah. Kalau ada gangguan dekat Facebook, bolehlah saudara menonton melalui Instagram, saudara. Baik, seperti biasa hari ini, mungkin ini pencerahan saya sebab besok katanya lewat agaknya. Hari ini laporan yang saya terima daripada saudara Rio daripada Sri Melaya. Hari ini saudara adalah hari Khamis 17 Februari. Malam ini malam Jumaat, malam Seribu Rahmat. Dan eloklah kalau kita dapat mengadakan doa, melakukan pelbagai amalan, solat tahajud, solat malam dan sebagainya. Sampai itu jangan lupa kita menghadiahkan surah Al-Fatihah pada keluarga kita, ibu bapa kita yang dah tiada. Yang masih ada, kita doakan keselamatan mereka. Dan juga jangan lupa kita baca selawat untuk baginda Rasulullah SAW. Saudara, ini malam Jumaat saudara. Dan ini merupakan 45 hari lagi kita akan menyambut ketibaan bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan hari ini merupakan hari yang ke-701. Virus corona terus menyerang bumi kita ini dan belum ada tanda-tanda kelegaannya. Kerana hari ini jumlah jangkitan adalah 27,599. 27,599. Menjadikan angka yang terkumpul sudah pun mencecah 3,139,113 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. 3 juta lebih saudara. Semalam kematian yang dilaporkan adalah 21 orang.
Ya, itu yang dilaporkan oleh saudara Rio dari West Malaya, menjadikan jumlah terkumpul untuk bulan ini saja saudara sudah pun mencapai 268,355 orang. Berganda daripada jumlah bulan lepas. Bulan lalu jumlahnya saudara adalah 109,552 saja. Saudara. Terima kasih saudara Rio. Itu saja yang dapat saya beri laporan tentang kedudukan COVID-19 yang menyapa bumi bertuah kita ini. Saudara, kita masuk sedikit untuk e-commerce. Pada teman-teman, kalau ada produk, sila berhubung dengan Al-Azhar di talian 011-330-41241 untuk membolehkan saya mewawarkan produk saudara. Dan kalau dengan Al-Azhar tu jangan lupa memesan setangi bakur haruman untuk rumah dan bilik saudara. Ingat saudara, wangian itu adalah kegemaran para malaikat dan kebencian para syaitan. Samping itu ada juga minyak wangi daripada Timur Tengah berasaskan kepada pati kayu gaharu. Kalau saudara berhubungan Al-Azhar, jangan lupa hubungi juga untuk mendapatkan rendang tuk dan balu berdal ibunya. Samping itu jangan lupa pula iaitu tentang gula O. Gula O ini adalah pada mereka yang concern pasal kesihatan untuk mengurangkan jumlah gula. Kerana gula O ini adalah tanpa kalori saudara. Andainya saudara tak dapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Kalau berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Ya saudara. Juga untuk buah-buahan. Ini bekalan buah-buahan. Bolehlah saudara berhubung dengan Syauqi. Di mana ini untuk yang sekitar Lembah Kelang saja. Buah-buahan tersebut akan dihantar terus ke rumah saudara di talian 012-357-5703. Buah-buahannya adalah grade A saudara ya. Samping itu jangan lupa makanan kegemaran saya iaitu Popiah Sirih Lady Maria. Popiah Sirih Lady Maria ini memang makan mengasyikkan, pedas, rangup dan manis. Saudara boleh berhubung dengan saudara Nizam di talian 019-435-1203. Nizam 09435-1203 untuk Popiah Sirih Lady Maria. Saudara juga boleh berhubung dengan Puan Ella Zila di talian 012-412-3767. 012-412-3767 kerana beliau ada memasarkan telekung Cinta Fatimah. Di samping itu, produk yang dipromosikan olehnya adalah minyak Sacha Inky yang kaya dengan omega 3, omega 6, omega 9. Ini adalah untuk sebagai makanan tambahan untuk rawatan kanser, jantung, kencing manis, darah tinggi dan kolesterol. Sehingga sampailah hujung bulan ini, beli satu dapat satu percuma. Produknya agak mahal sedikit. Saudara boleh berhubung dengan Ella Zila di talian 012-412-3767. Perkara bahan yang mahal ini tentulah yang terbaik. Sila hubungi dengan Puan Zila. Saudara, itulah sedikit tentang e-commerce kita. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini naluri kehidupan ni kita kena ingat saudara bahawa hakikatnya sebagai manusia kita tidak lepas daripada bersosialisasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain dalam menguruskan kehidupan kita. Mana mungkin kita hidup saudara tanpa mengharapkan bantuan daripada insan-insan lain. Kerana sejak dari kecil waktu kita dilahirkan lagi, kita disusukan oleh ibu. Kita disuapkan rezeki dari kudrat usaha ayah kita, dan kita dididik oleh para guru dan ditemani oleh para sahabat, dan kita belajar untuk hidup bermasyarakat. Bahkan pada saat-saat dan ketika ini saudara, saya yakin ramai dalam kalangan kita yang teruji dengan kesan pandemik COVID-19 yang merencatkan ekonomi. Tentulah ia turut mengurangkan pendapatan. Malahan ada yang terputus punca rezeki, kehilangan pekerjaan dan pelbagai cabaran yang lain. Jadi sudah pasti di saat-saat sukar ini kita ada menerima bantuan daripada mereka yang mampu.
dan bersimpati dengan kita mengulurkan derma. Jadi dalam mesej mudah kita harus sedari untuk kita belajar berterima kasih dan menghargai bantuan orang. Sebagai insan Muslim, sememangnya kita dituntut untuk mendoakan dan mengucapkan kata-kata kebaikan kepada insan yang telah membuat kebaikan kepada kita. Tak usah mana pun saudara, lafazkan jazakallahu khair. Lafaz itu sudah mencukupi untuk kita mendoakan atas kebaikan mereka itu. Semoga direstui oleh Allah setiap kebaikan mereka. Jadi ketika kita tahu bagaimana arti menghargai dan dihargai, maka di situlah kita mampu mengerti arti orang lain dalam kehidupan kita. Ini adalah kiriman culipan daripada sahabat kita, Saudara Afif Farhi Osman daripada Pergerakan Pemuda. Saudara, baik. Usai naluri kehidupan, kita santun sedikit mutiara kata. Ini kiriman daripada Cikgu Hibil. Ini cucu saya nak masuk. Dia kata tak masuk tak boleh. Okey, senyum je dia. Dia masuk, dia sengih, dia senyum, dia balik, dia keluar. Itu saja. Cucu saudara. Menurut Saudara Hibil Hasan, tenanglah hati yang duka dan berhentilah kita daripada menyesali. Kerana di sebalik awan, matahari masih bersinar. Kadang-kadang kita tengok mendung, tapi di sebalik awan itu matahari tetap bersinar. Dalam setiap titis hujan yang turun, ada kalanya hari itu gelap dan ada kalanya ia suram. Namun ia adalah sebentar cuma. Jadi saudara, apa saja yang kita alami dalam kehidupan kita, anggaplah itu sementara saja. Malahan ini adalah merupakan ujian daripada Allah SWT. Terima kasih Cikgu Hibil atas kiriman mutiara kata yang begitu berarti bagi kita. Saudara, seperti biasa, salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Saya akan terus melafazkan, mengharapkan perkara ini dapat terlaksana. Soal mereka nak bagi tak bagi, itu bukan urusan saya. Itu urusan mereka yang berada di hujung kuasa, di Kementerian Kewangan dan juga di kumpulan wang simpanan pekerja. Cuma yang saya harus nyatakan adalah harapan rakyat. Saya harap supaya mereka tidak mengecewakan harapan rakyat yang semakin tertekan. Tambah lagi bila melihat jangkitan COVID-19 ini kembali merebak. Jadi tentulah ia turut menghakis harapan untuk kita memperbaiki ekonomi kita. Dalam waktu yang sama, kita mengharapkan agar pimpinan negara tidak berbelanja tanpa had. Kalau negara berbelanja tanpa had, kita akan menjadi negara yang muflis. Itu saja peringatan saya pada pimpinan negara, saudara. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah antara fitnah dan maki hamun. Apa yang saya maksudkan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Kata Pak Nazil, ke hutan memburu mencari rezeki, teringat kerapu beli di Kuala. Menteri keliru, tugasan hakiki, asyik merapu tak tentu hala. Jadi Pak Nazil beliau mengkritik pimpinan, terutamanya menteri-menteri yang adalah kabinet hari ini. Mereka kadang-kadang dilihat seperti keliru tentang tugas hakiki, tugas yang sepatutnya mereka laksanakan. Kerana asyik merapu tak tentu hala. Jadi ini pandangan daripada Pak Nazil yang saya yakin walaupun beliau tinggal di Perlis jauh, beliau dapat merasai bagaimana keadaan negara kita hari ini. Katanya lagi, lauk berkuah di hidang saji, doa ditadah berasa lega. Kutip buah tak beberapa biji, dikata sudah penuh seraga. Ini bidalan dan sindiran yang cukup tajam. Bila dia kata kutip buah tak seberapa biji, dikata sudah penuh seraga. Sebab kita dengar pimpinan mengatakan kita berada di landasan yang betul lah, ekonomi akan baik, semua itulah kata Pak Nazil. Kutip buah tak berapa biji, tapi katanya sudah penuh seraga. Yang dapat dirasai oleh rakyat, kita dapat melihat bagaimana kehidupan hari ini. Terima kasih Pak Nazil atas culipan pantun yang begitu berarti pada kita. Sambil itu, Saudara Nordin Malik turut berkongsi pantunnya. Walaupun dalam sibuk, beliau melawat perusahaan Jus Rosaire. Ini merupakan jus keluaran daripada Koyum Enterprise, Kampung Sadang Belanja di Parit, Perak. Perusahaan ini diusahakan oleh Kak Ani katanya, iaitu Ahli Jawatankuasa Persatuan Pembangunan Komuniti Perak Tengah.
Ya, saudara Nordin Malik ni dia bergiat membantu anak-anak muda untuk sentiasa memajukan diri, berusaha sendiri, tidak mengharapkan daripada orang lain. Kata saudara Nordin, imam masjid berkain pelekat, ketua solat sudah terpilih. Wabak COVID semakin meningkat, ekonomi Malaysia sukar pulih. Jadi kalau COVID ini masih terus meningkat, artinya macam mana kita nak memulihkan ekonomi negara? Itu yang kekhawatiran beliau. Tambahnya lagi, pahit-pahit buah peria, pahit lagi kalau berputik. Dua penyakit melanda negara. Penyakit COVID, penyakit politik. Ini yang sedang kita hadapi. Satu penyakit COVID, yang kedua penyakit politik. Sebab kita melihat pimpinan tak ada lain, asyik berpolitik dan melupakan bagaimana untuk menyantuni kehidupan rakyat. Ini persoalannya, saudara. Kita masuk segmen Gedung Ilmu. Ini merupakan curipan daripada buku kiriman Tan Sri John Jaafar. Kerana dalam ungkapan bangsa Melayu dahulu ada menyebut, saudara, untuk menjadi sebagai pemimpin, seseorang itu mesti menjaga kemurnian jiwanya, sikapnya kena murni. Kerana warga bangsa, terutama orang Melayu, hari ini dan akan datang amat berharap hadirnya pemimpin Melayu yang giat. Giat artinya yang kuat bekerja, mementingkan perjuangan rakyat. Kerana sebagai pemimpin yang giat, bekerja keras tak kenal penat. Hatinya kukuh, fikirannya bulat, memikul tugas ianya taat. Memegang amanah, pantang mengumpat, niatnya suci membela rakyat. Jika pemimpin yang giat ini dijadikan pemimpin, amatlah bermanfaat. Dijadikan tua, sampailah niat. Dijadikan induk, teramat tepat. Dijadikan tiang, tegaknya kuat. Dijadikan tudung, terlindung umat. Memimpin negeri, semua selamat. Itu impian dan harapan pemimpin-pemimpin terdahulu agar hadirnya pemimpin yang giat dalam masyarakat kita hari ini dan akan datang. Kita sambung lagi malam besok, curipan daripada bidalan atau kata-kata pemimpin terdahulu. Saudara, baik. Seperti biasa, saya harus memberi peringatan pada mereka yang menyunting semula live saya ini dan masuk ke dalam channel YouTube atau apa sahaja channel yang ada dalam media sosial. Maka semua ini adalah tanggungjawab anda di atas setiap suntingan yang anda lakukan. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas curipan ini suntingan sebut ataupun komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Jadi sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum membuat sebarang komen anda. Pihak saya juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen ataupun suntingan dilakukan. Kerana semua itu adalah hak dan tanggungjawab anda. Ingat, saudara, ini pencerahan politik. Matlamatnya supaya warga kita berinformasi dan saya lakukan lain tidak menerusi pembacaan saya yang tersiar dalam media sosial, media arus perdana serta perbualan saya dengan teman-teman sama ada dalam warga Parti UMNO, warga Parti PAS, warga Parti DAP, Parti Keadilan dan mereka yang terlibat dalam politik. Ingat, saudara, saya berkawan dengan semua orang walaupun semua orang tahu saya ini adalah orang UMNO. Bagi saya, pandangan dan pegangan politik berbeza dengan persahabatan. Itu yang harus kita jalin, saudara. Kita mesti matang dalam berpolitik. Dalam waktu yang sama, saya perlu mengingatkan bahawa sepanjang saya berpencerahan ini, prinsipnya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Jangan harusnya saudara dengar cakap saya percaya 100%. Tidak. Kalau rasa tak bersetuju, hak anda untuk tidak bersetuju. Kalau anda percaya dan bersetuju, juga ada hak anda. Cuma kalau tak bersetuju, mahu mengutarakan pandangan, sila mengutarakan pandangan dengan harapan jangan menggunakan bahasa-bahasa yang kurang sopan. Kerana saya amat mengharapkan warga Cita Damai kita ini sentiasa menyantuni semua masalah dengan penuh harmonis. Ingat tu, saudara, sebab saya lihat semalam ada 3 curipan yang saya tengok agak kasar bahasanya, ada sedikit mencarut. Saya haraplah jangan berlaku begitu. Rasa tak sesuai, tak setuju, cakapkan saya tak bersetuju. Sebab 1, 2, 3, 4 sudahlah, nak maki hamun buat apa? Kadang-kadang orang beri pandangan itu dia ikhlas memberi pandangan, tapi kita menerima pandangan itu, kita maki hamun dia buat apa? Itu keadaan, saudara. Saya harap, saudara,
kita memegang prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju supaya kita tenang hidup kita. Tidur pun lena, saudara. Dan hari ini saya mendapat perkabaran Kota Bangkok sekarang ni kita nak panggil pun tak tahu. Nampak gayanya berbelit-belit lidah kita nanti, saudara. Kerana kerajaan Thailand telah pun mengumumkan nama baru Kota Bangkoknya. Itu katanya nama itu ditukar kepada Krung Thep Mana Nakhon. Krung Thep Mana Nakhon. Nakhon tu dalam cekak. Jadi saya bersyukur agak jangan pula nanti Kuala Lumpur kita tukar. Tapi Thailand telah pun merubah nama ibu kotanya Kota Bangkok kepada Krung Thep Mana Nakhon. Dan saya juga mendapat kabar bahawa Filipina juga sedang berurut-urut untuk menukarkan namanya kepada nama Melayu. Sebab mengikut Duterte, dia lebih senang dengan nama bukan nama Manila. Kononnya ia nama yang diberikan oleh penjajah terdahulu. Kita sama-sama tunggulah perubahan-perubahan yang akan dilakukan oleh pimpinan dunia, saudara. Cuma saya ingin memberitahu, mengingatkan pada anak-anak kita yang sepatutnya menghadiri majlis convocation di Universiti Teknologi Mara. Kerana Universiti Teknologi Mara menangguhkan istiadat convocation yang ke-93. Sepatutnya ia dijadualkan bermula pada 2 hingga 23 Mac. Saudara, tapi ditangguhkan. Dalam kenyataannya, ia memaklumkan penangguhan istiadat convocation yang melibatkan 27,287 graduan UiTM di Shah Alam, cawangan di Sarawak dan Sabah itu diputuskan melalui mesyuarat Majlis Eksekutif Universiti kemarin, saudara. Istiadat convocation tersebut dijangka akan dilaksanakan pada Jun hingga Julai mendatang. Ini berdasarkan kepada perkembangan terkini berhubung peningkatan jangkitan COVID-19. Ia juga berdasarkan pada saranan Kementerian Kesihatan dan keprihatinan Kementerian Pengajian Tinggi berikutan peningkatan penularan jangkitan COVID-19 secara mendadak di seluruh negara yang amat membimbangkan pihak universiti. Jadi anak-anak graduan tak payah sibuk-sibuk cari jubah ya. Kerana ada masa lagi hingga bulan Jun dan Julai. Bagaimanapun kepada mereka yang sepatutnya mengambil scroll ataupun ijazah, kita ucapkan tahniah. Cuma harap bersabar ya, saudara. Baik, saya juga mendapat perkabaran petang tadi yang Berhormat Menteri Kesihatan telah mengadakan sidang medianya, iaitu dia mengatakan bahawa pengumuman kes harian COVID-19 tidak lagi akan dilakukan sebelah petang macam mana sekarang. Ia cuma akan dilakukan keesokan hari pada pukul 10 pagi macam itulah. Jadi artinya laporan-laporan yang kalau saya sampaikan artinya laporan semalam, bukan kejadian hari ini. Kerana data-data yang akan diumumkan pada pukul 10 pagi keesokan harinya adalah supaya dapat data-data kes harian ini bersama dengan data yang lain seperti kemasukan ke hospital dan sebagainya. Ini kata Khairi untuk mengurangkan fear factor. Dan ia merupakan perubahan budaya. Jadi katanya berhentilah melihat kepada kes harian, tapi kita melihat bersama dengan semua data-data yang ada. Saya tak tahu kenapa dia buat begitu. Apakah beliau juga kurang yakin dengan data-data yang disampaikan saban hari. Saya pun tak tahu. Saya je nampak perubahan itu membantu. Yang paling penting bagi warga nak tahu apa yang kamu boleh lakukan supaya dikurangkan jangkitan ini. Dan paling penting yang kita nak adalah apa ubatnya. Dan sekarang ni kalau saudara buka media sosial, halaman-halamannya petagabu orang duk hamun. Kadang berhubung dengan apa, saya melihat ini seolah kegagalan Kementerian Kesihatan menangani masalah COVID-19. Nak kata tak cucuk, dah cucuk. Nak kata 1 dos, dah buat. 2 dos, dah buat. Malahan untuk dos penggalak pun ada yang buat. Tapi tak ada kurang. Macam hari ini tetap lagi naik 27,000. Apakah besok meningkat lagi? Apakah lusa meningkat lagi? Berapa lama kita nak tunggu? Saudara, jadi dalam keadaan begini, saya amat mengharapkan agar Kementerian Kesihatan berusahalah saudara bagi menenangkan fikiran rakyat. Kena ingat bahawa COVID ini bila dia melanda, ia turut mencakupi kehidupan rakyat. Saudara,
Dan okey, usai begitu kita masuk terus ya politik saudara. Cuma hari ini semalam lah sebenarnya apabila saya mendengar ucapan daripada Presiden Parti PPM Tasimuddin, saya melihat sekarang ni apa yang dilakukan oleh mereka meletakkan sasaran hanya kepada UMNO. Cuma saya kata saya heran. Saya melihat sama ada daripada PBM, daripada PAS, daripada DAP, Amanah, daripada Muda, daripada parti-parti yang lain termasuklah parti Pejuang. Hala muncungnya hanya kepada UMNO. Apakah tiada parti lain yang bertanding? Saya pun tak faham. Tapi saya melihat bahawa semua ini adalah berdasarkan kepada mereka sudah merasa gerun melihat respon rakyat Johor yang ternyata ke mana-mana mereka pergi adalah UMNO Barisan Nasional. Walaupun macam-macam usaha dilakukan. Macam semalam Tasimuddin dia kata bahawa Presiden UMNO Datuk Zaid Hamidi datang jumpa dia waktu dia Perdana Menteri, bawa file bertimbun-timbun. Saya perkataan bertimbun-timbun tu bukan satu lah, banyaknya. Sedangkan saudara, dalam keadaan bila seorang itu yang menghadapi tuduhan, mana mungkin dia boleh tahu dapat file-file tuduhan dan sebagainya. Cuma dulu dia tuduh Datuk Najib. Hari ini dia ada balon Presiden UMNO. Saya cakap terserang bahawa beliau mengundang respon ataupun reaksi daripada warga UMNO. Kerana dalam kita nak berkempen ni, berkempenlah sebaik mungkin. Bukan untuk menyerang peribadi, bukan melaporkan sesuatu yang teramat kabur. Saya tidak yakin warga Johor dapat memikirkan benda itu ada kepentingan untuk mereka. Yang rakyat Johor nak tahu adalah perancangan. Saya dengar dalam ucapannya mula-mula baik, okey. Dia bercerita tentang bagaimana beliau menjadi masa dia jadi Perdana Menteri, masalah Felda, macam mana warga Felda diusahakan, bahawa kononnya lah bahawa penolong Felda sudah mendapat geran dan sebagainya, hutang-hutang dilepaskan. Sepatutnya diteruskan, apa yang nak buat lagi? Sama ada untuk mengekalkan buah, harga tanaman, sebab ramai. Kerana mungkin semalam dia berucap di perkampungan Felda, saudara. Tetapi mungkin tidak ada reaksi daripada penonton membuatkan dia mengalih tumpuan dan menyatakan bahawa Zaid Hamidi datang jumpa dia, membawa fail bertimbun-timbun untuk menyelesaikan masalah dia. Jadi sebab itu sekarang ni ramai orang merasakan bahawa pimpinan terdahulu mereka seolah-olah ada campur tangan tentang mahkamah. Sedangkan saat ini sejak UMNO naik Presiden UMNO jadi Perdana Menteri, kita tidak nak campur tangan soal penghakiman, soal apa yang dibicarakan di mahkamah. Sepatutnya begitu dalam rules of law. Dalam separation of power, eksekutif tak boleh campur. Tapi bila saya dengar ucapan sama ada Dr. Mahathir ke Tasimuddin, mereka bertubi-tubi mengatakan bahawa seolah-olah ada campur tangan. Artinya mungkin mereka telah melakukan waktu mereka berkuasa dahulu. Sebab hanya penyamun saja yang tahu macam mana nak menyamun rumah orang. Itu pandangan saya lah, saudara. Dan saya lihat sekarang ni sudah mula tular kesan daripada bila beliau menonding jari dan menghamun Presiden UMNO, warga UMNO sudah pun retaliate. Antaranya saya lucu juga saya dengar apabila mengikut handset parlimen. Ini kenyataan yang dilontarkan di parlimen. Bukan penggal ini, penggal terdahulu. Apabila Datuk Saifuddin Nasution setiausaha kepada Parti Keadilan, semasa dia berucap di parlimen, dia berkata bahawa masa Tasimuddin jadi Menteri Besar Johor dulu, banyak orang berkata selain daripada angin dan tanah kubur, dua ni saja yang tak digadai, lain semua digadai. Ini saya katakan, ini orang start retaliate. Bila kamu cuba mendedahkan sesuatu yang tak benar, maka orang akan membongkar segala-galanya. Sebab itu akhirnya nanti saya khawatir cerita dalam kain pun akan terbongkar. Saya sebab itu kalau saya dengar saya punya pencerahan, saya tak nak menyentuh soal peribadi. Sebab ini bukan budaya kita untuk berpolitik. Sebab itu saya kata lebam ni, jadi saya nampak dia seolah mengundang untuk rakyat membongkar satu persatu
pelbagai kemungkaran politik waktu dia menjadi menteri besar. Jangan lupa, rakyat masih ingat lagi. Jadi saya terima juga satu kiriman daripada seorang yang biasa bertugas di di Jabatan Penyiasatan, pihak keselamatan. Waktu beliau bertugas, dia kata pelik ni. Dia kata nampak sangat kebodohan, dangkalnya pemikiran. Dia kata boleh ke? Dia kata kertas siasatan dibawa oleh orang yang dikatakan salah. Kerana kertas siasatan ini adalah rahsia. Sebab itu kita rasa pihak SPRM perlu memperjelaskan. Mana mungkin kertas siasatan berhubung dengan tuduhan rasuah dan sebagainya itu boleh diusung kembali ke kiri kanan. Ini SPRM kena bagi penjelasan. Sebab ini tuduhan ataupun kenyataan daripada Tan Sri Muhyiddin. Dan saya mengharapkan, sebab kita rule of law, jangan dengan mudah kita melontarkan itu ini. Tapi bagaimanapun saya luculah. Agak lucu saudara bila dia menawarkan diri dia pula. Sekarang ni dia adalah pengurusi kepada Majlis Pemulihan Negara. Sebab dia kata dia menawarkanlah diri dia nanti kalaulah takdirnya Perikatan Nasional memerintah negeri Johor, maka dia akan menjadi penasihat ekonomi. Waktu kamu jadi Perdana Menteri pun semua orang cakap gagal, it's a fail. Sekarang ni kamu nak jadi penasihat ekonomi pula, nak bawa kancuran ekonomi Johor pula ke? Dan cuma saya dah cakap berkali-kali, orang tak percaya cakap saya. Saya mengatakan bagi Tan Sri Muhyiddin, dia masih mengidamkan jawatan Perdana Menteri. Kerana dalam ucapannya itu akhirnya terkeluar kenyataan bahawa dia kata insya-Allah, dia kata lepas pilihan raya umum nanti kalau kita menang, saya juga akan jadi Perdana Menteri. Sedangkan dia dah meletak jawatan. Bukan meletak jawatan, dipaksa, diseret. Sebab itu saya kata jangan lupa kenyataan dia sewaktu sebelum beliau meninggalkan di anjung kuasa di Sri Perdana, dia kata I'll come back. Orang lupa. Kita jangan lupa saya. Artinya pada dirinya dia merasakan bahawa dia masih lagi berkelayakan untuk menjadi Perdana Menteri. Dengar ucapan dia, saya menghayati setiap patah perkataan yang dilontarkan olehnya sewaktu dia berucap di salah sebuah desa Felda di Parlimen Mersing, saya tengok. Jadi saya mengatakan dalam keadaan sekarang ni dia cuba mengalih bahawa kalaulah dia kata ini keadaan waktu dia memerintah dulu, COVID ini sedang ditangani, tiba-tiba dia diminta berhenti dan sebagainya, maka tak terlaksana. Waktu lepas dia meninggalkan anjung kuasa di Sri Perdana, memang kita nampak COVID ada berkurangan. Cuma dalam seminggu dua ini saja bila Johor diumumkan akan mengadakan pilihan raya negerinya, tiba-tiba mencanak balik. Dan ini kita tak katalah bukan kerana pilihan raya negeri Johor, tidak. Mungkin kebetulan. Tetapi bagaimanapun, ini adalah unjuran ataupun yang ditangani oleh menteri zaman beliau jadi Perdana Menteri dulu. Kerana dulu Datuk Saudara Khairi Jamaluddin jadi Menteri Sains. Menteri Kesehatannya Adam Baba. Cuma mereka swift. Adam Baba jaga Menteri Sains dan Khairi Jamaluddin jadi Menteri Kesihatan. Hari ini masih lagi belum selesai, belum tuntas masalah ini. Negara-negara lain ada yang dah selesai. Malahan kalau saudara melihat laporan-laporan yang dikeluarkan oleh negara barat, mereka beranggapan bahawa pandemik ini sudah menjadi endemik. Saya tak tahulah, jadi keadaan begitu. Jadi bila dia kata dia juga mau sekali lagi jika ada peluang untuk jadi Perdana Menteri, saya kata lebam. Rakyat letih dah waktu anda jadi Perdana Menteri. Tak larat nak bergerak sana kemari. Tak adalah, rakyat tak boleh ke sana, tak boleh ke sini. Kerana adanya ini Perintah Kawalan Pergerakan, PKP, dan seolah-olah kita dikurung di rumah. Rakyat tak lupa semua itu. Dan itulah mengakibatkan kehancuran ekonomi. Kemudian sekarang ni tiba-tiba dia tuduh, dia kata bodoh lah UMNO ni. Saya melihat macam cerita dulu-dulu lah. Kalau saudara baca buku, ada kisah seorang budak dengan wolf cry, ataupun dia menjerit, dia kata serigala nak makan saya. Kali pertama orang percaya, tapi akhirnya dia memperolokkan orang kampung. Bila dia menjerit sekali lagi, dia kata rimau mengejar saya. Orang kampung pun dengar juga.
Tapi masuk kali ketiga, benar-benar rimau datang mengejar dia. Bila dia kata, rimau sekarang nak makan saya, orang tak tahu. Sebab orang tahu itu adalah merupakan pembohongan. Itu merupakan satu unjuran kenyataan-kenyataan yang tak betul. Akhirnya dia dipaham oleh rimau itu. Itu keadaannya, saudara. Sebab itu saya tengok juga apabila ini kenyataan daripada Ketua Perhubungan UMNO Barisan Nasional Negeri Selangor, Tan Sri Nur Omar. Ini beliau adalah berada waktu zaman beliau adalah antara orang yang menyokong Tan Sri Muhyiddin dulu, saudara. Tapi kali ini dia kata tanpa hilang rasa hormat saya terhadap Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Yassin, saya tidak bersetuju dengan cara mereka menggunakan taktik kotor menyerang kluster mahkamah menjelang PRN Johor. Jadi dia kata betul lah, apa kaitannya kluster mahkamah dengan PRN Johor? Tiada kaitan langsung. Kes mahkamah yang melibatkan pemimpin UMNO masih lagi berjalan. Dan tiada satu kes pun yang ditutup. Mana ada kes yang ditutup ataupun minta ditutup? Tak ada. Walaupun jawatan Perdana Menteri itu datang daripada UMNO, macam saya katakan tadi. Kita tak campur. Adakah mereka sekarang ni sudah tiada idea, dah kekurangan modal untuk bercakap soal politik, naik pentah politik, lain tak ada maki hamon, pencuri, perompak, penyamun. Kemudian tu kluster mahkamah. Akhirnya rakyat Johor rasa bosan. Saya khawatir nanti menjelang selepas saja penamaan calon, pentah-pentah politik yang akan dibuka oleh parti-parti pembangkang ini, mungkin rakyat tak mau dengar. Sebab itu saya bertambah yakin, saya rasa rakyat bertambah yakin untuk tidak bersama dengan mereka. Cuma bila saya lihat sekarang ni, serangan hanya dilakukan pada UMNO dan tidak kepada Parti Keadilan. Sedangkan kita juga tahu Keadilan juga sudah pun merongkaikan hubungannya dengan Pakatan Harapan, dengan DAP dan sebagainya. Malahan apabila kita melihat gambar macam saya katakan semalam, Tan Sri Muhyiddin duduk semeja dengan pimpinan DAP, apakah sudah ada unjuran ataupun jajaran baru dalam politik Pakatan Harapan, politik Perikatan Nasional? Ini tak boleh dinafikan. Gambar ada, saya tengok gambar tu. Jadi saya kata ni, ini memang pakar kelentong lah. Memang pakar kelentong lah Tan Sri Muhyiddin ni. Dia duduk bersama dengan DAP, sedangkan sebelum ini dia serang DAP. Kalaulah gamaknya UMNO itu berlapang dada, maka dia takkanlah serang UMNO pula dan dia serang pula Anwar Ibrahim. Itu keadaannya. Saya rasa amalan politik begini bukan budaya kita. Saya nak beritahu pada saudara, kadang-kadang ni orang politik ni bila naik pentas kata macam orang jual ubat. Memanglah orang jual ubat ni kalau dia pandai buat cerita karut ni orang percaya. Tapi akhirnya tai kambing pun dia jual kata ubat, orang percaya. Itu masalah dia. Berbeza dengan orang penjual ubat di farmasi. Duduk naik pentas, gunggang macam jual ubat. Macam saya katakan semalam, orang kita ni suka dengar kalau orang memaki hamun. Oh, seronok ni, sedap ni. Oh, ada balon ni, sedap ni. Tapi ke mana nak dibawa? Rakyat tengah susah sekarang ni. Sepatutnya ditangani permasalahan rakyat. Jadi jangan kita bersikap seperti begitu, melontarkan kenyataan yang bukan-bukan. Saudara, sebab tu malam tadi saya dengar UMNO mengadakan mesyuarat majlis tingginya. Dan kabarnya bahawa ketetapan Presiden UMNO go solo. Siapa saja di kalangan ahli majlis tinggi atau pimpinan UMNO yang tak setuju, silalah nyatakan pendirian anda. Malahan maksudnya tu kalau tak setuju, silalah tinggalkan UMNO. Itu maksudnya, saudara. Zaman tadi telah pun disaring calon-calon yang akan bertanding di pilihan raya Negeri Johor. Saya dapat antara yang saya dapat adalah tentang calon bagi kerusi Dun Kempas. Saya mendapat khabar pada N47 Kempas akan menjadi tumpuan dalam PRN Johor kali ini. Kerana dikatakan Presiden muda Syed Saddiq Abdul Rahman sedang mengintai tersebut selepas mengambil kira beberapa faktor. Besar kemungkinan Syed Saddiq juga nak turun bertanding di Kempas. Sedangkan Kempas itu adalah tempat telah pun disediakan oleh Parti Keadilan. Nampak gayanya muda ni masih lagi mana yang orang Keadilan yang bising, di situ dia nak kejar. Dia katanya Syed Saddiq berhasrat untuk bertanding di Kempas. Bagaimanapun, bagi Barisan Nasional terdapat 3 nama yang sudah menjadi bualan di kalangan warga UMNO kawasan Kempas yang mengharapkan ketiga-tiga calon ini katanya menepati ciri wali, itu winnable, acceptable, likable. Yang boleh menang,
yang diterima dan disukai. Itu sebagaimana kehendak Presiden Parti. N47 dijangka menjadi medan saingan sengit antara Barisan Nasional, Pejuang, Parti Peribumi Bersatu, Warisan dan Parti Muda. 5 fight, saudara. Kerana itu pola pengundi yang mampu menarik perhatian bakal calon serta rekod lampau bekas wakil rakyat N47 kali ini agak mencabar. Tapi itulah keadaan Kempas. Apa yang berlaku di Kempas juga akan berlaku di kawasan-kawasan lain. Kerana Kempas di situ jugalah bekas Menteri Besar Johor Allahyarham Osman Sapian. Sebelum tu beliau menang dalam tiket UMNO. Kemudian dia bertanding menggunakan tiket Parti Keadilan, bendera ni lambang keadilan, mewakili Parti Bersatu. Tapi beliau kembali ke rahmatullah, menjadikan keadaan politik di Johor itu tak seimbang yang terpaksa diadakan pilihan raya negeri. Jadi untuk kita lihat dari segi 3 nama yang dijangkakan boleh mewakili Barisan Nasional di kursi Kempas adalah pertama sekali adalah Datuk Ramli Bohani. Datuk Ramli Bohani ni dia dah tanding yang lalu, tapi ditewaskan oleh Datuk Osman Sapian pada tahun 2018 dan jurang majoritinya besar, iaitu 9,178 undi. Tinggi. Jadi walaupun disebut-sebut sebagai calon, tapi kerana beliau tewas dengan undi yang begitu besar, bukan kecil. Dan yang kedua adalah saudara Farkan Harun. Ini anak muda. Farkan Harun ini anak muda dan beliau katanya bekas ahli tinju, juara tinju mewakili Malaysia seperti dahulu yang sifatnya disenangi oleh warga Kempas. Dan seorang lagi tentulah mantan yang digugurkan tidak bertanding, iaitu Yang Mulia Datuk Tengku Putra. Jadi warga Kempas mengharapkan kalau boleh Tengku Putra Harun ini yang tak perlu nak diperkenalkan, semua orang dah tahu. Kerana walaupun beliau tidak menjadi wakil rakyat, tapi dia sentiasa menyantuni, sentiasa turun bertemu dengan pengundi, dan beliau adalah antara tokoh yang disenangi. Tentunya kalau UMNO Barisan Nasional meletakkan semula Tengku Putra, saya merasakan Kempas walk home. Betul, saudara. Sebab beliau memang wali itu yang boleh menang dan popular. Tapi kita haraplah supaya masalah dalaman dalam UMNO ini dapat diselesaikan. Jangan kerana masalah dalaman, kerana kita gugurkan. Kerana waktu Tengku Putra digugurkan sebagai calon dulu, beliau masih lagi, waktu itu dia jadi wakil rakyat, adun di Kempas, lepas itu digugurkan. Tak tahu sebab apa. Sebab katanya, masalah yang saya cakap semalam lah. Adanya tentang budaya wolot. Jadi kalau pemimpin bahagian tak setuju, maka nama tak naik. Ini perlu difikirkan, saudara. Dan malam tadi punya mesyuarat Majlis Tinggi UMNO, jelas UMNO masuk kali ini dengan 58 kursi bertanding semua Barisan Nasional. 11 diberi kepada MCA dan 4 pada MRC, bakinya semua ditangani oleh calon-calon daripada UMNO. Saudara, cuma sekarang ni persoalannya, kita nak bertanya. Dalam keadaan kita menghadapi pilihan raya di negeri Johor, kita harus bertanya juga. Sebab rakyat masih lagi bertanya, ke mana perginya wang negara? Waktu saya dah cakap, Tasimuddin, jangan sembang. Kerana waktu anda menjadi Perdana Menteri, anda telah meminta supaya menggunakan wang dari kantong negara sejumlah 600 bilion. Ke mana pergi wang itu? Perlu didedahkan, rakyat nak tahu. Tak boleh tutup begitu saja. Ini kena dan mungkin sebab itu dia seriau lah. Kalau UMNO Barisan Nasional kembali, maka fail itu akan dibuka semula. Sebab wang negara tidak boleh dibelanjakan sesuka hati. Begitu juga dengan rakyat bertanya tentang tabung prihatin. Kononnya nak gunakan duit tu nak bayar duit YNDP dan sebagainya. Dapatlah dikutip lebih berapa 2 juta ke 3 juta macam itulah. 2 juta. Mana pergi wang itu? Rakyat nak tahu. Sekarang ni sama ada bantuan rangsangan ekonomi 600 bilion, sama ada nak bagi pada Makcik Kia, Pakcik Saleh, apakah sampai pada rakyat, tuntas tak tuntas bantuan tersebut, bagaimana rangsangan, berapa syarikat yang diberi, apa semua. Ini perlu, kita tak boleh lupakan. Saudara Ali Jasin Abdullah dia kata jangan bazirkan undi anda, undilah pilihan. Saya nak cakap tersegang betul
kepada para pengundi, kadang-kadang kalau mungkin kita terdengar, seronok dengar tu, terpengaruh, akhirnya kadang-kadang bila kita datang mengundi, kita membazirkan undi kita. Sebab calon yang akan menang adalah Barisan Nasional. Saya melihat terus terang, walaupun saya masih di Kuala Lumpur, saya masih lagi berada di sini, saya sudah mendapat culipan macam-macam kawan-kawan bagi tahu. Dan rakyat di Johor sudah tahu bagaimana punca kemelut politik negara ini berlaku, tidak lain tak bukan datang daripada mantan Perdana Menteri Tun Mahathir. Rakyat di Johor memang cukup faham, kerana kemelut politik Malaysia ini berpunca dari kegagalan Mukris pada tahun 2009 apabila Mukris kalah kepada Khairi Jamaluddin dalam jawatan pemilihan Ketua Pemuda UMNO. Pada waktu itu, Mukris itu pada tahun 2013, Mukris bertanding jawatan naib presiden pula. Dan waktu itulah Dr. Mahathir mengharapkan Datuk Seri Najib membantu Mukris untuk menang jawatan naib presiden. Tapi tidak berlaku. Itu yang buatkan dia marah bila Mukris kalah. Jadi jawatan naib presiden itu dimenangi oleh Datuk Zahid, Datuk Syafiq Abdal bersama dengan Datuk Seri Syamuddin. Sebab itu saya katakan kadang-kadang Datuk Syamuddin ni kalau dia sentuh Datuk Najib, saya kata macam tak terima kasih, sebab Datuk Najib berempat pula juga berusaha untuk memenangkan beliau sebagai naib presiden waktu itu, ketika Datuk Najib menjadi Presiden UMNO dan Tan Sri Muhyiddin sebagai timbalan presiden. Tapi yang hairannya, Mahathir tak marah pada Tan Sri Muhyiddin, dia marah pada Najib seorang saja. Itu keadaannya. Kerana sebab itu dia mula menyerang. Itulah bermulanya masalah yang berlaku dalam politik, dalam kancah UMNO. Mulalah tersiar macam-macam. Dan hari ini saya tengok juga anak muda kita, iaitu daripada parti muda, dan dia sudah merasa bahang politik baru. Sebab tu kita dah bercakap, jangan kamu cakap sembarangan dalam politik. Hari ini dia dah mula terasa bahangnya, dan dia terpaksa mengeluarkan kenyataan. Dan setiap kali bila dia keluar kenyataan ini, nampak gayanya menjerut dia lebih teruk lagi. Kerana dalam kenyataan media, Syed Saddiq selaku Presiden Parti Muda, dia mengatakan bahawa saya menerima pelbagai kecaman berkaitan pengakuan saya menerima sumbangan 195 tablet dari ECM Libra. Dia kata sumbangan itu telah disampaikan kepada pengundi MUA. Orang tak kisah kamu nak bagi kat siapa pun, tapi orang nak tahu datang dia mana. Dan sekarang ni kamu mengakui bahawa wang ataupun tablet itu datang daripada ECM Libra. Dan waktu kamu menyatakan, kamu sebut nama Tan Sri Kalimullah Hassan, walaupun mau tarik balik. Jadi orang sudah dapat. Jadi katanya duit sumbangan yang terima sebanyak 200,000 itu tidak hilang katanya. Dan akan digunakan muda untuk kempen pilihan raya negeri Johor akan datang. Rupanya ada isu 200,000. Tak selesai lagi nampak gayanya. Tak selesai masalah wang yang ada dalam kantong muda itu yang diragui ke mana perginya. Dia kata dia akan gunakan untuk kempen pilihan raya negeri Johor akan datang. Muda juga, dia kata muda terima kasih kepada ECM Libra, country high dia seret habis. Anak-anak muda dia bila dah tergeliat begitu, dia tarik semua orang. Dia tariknya country high. Country high ini semua orang tahu dia baik dengan siapa. Begitu dengan Asia, dia tariknya juga. CIMB, saya tahu bagaimana CIMB, Nazar Group, Yo Teng Lei, YTL dan Berjaya Group. Orang dapat tahu bila kau sebut nama itu adalah orang-orang antara kroni-kroni di keliling siapa. Kerana katanya dia mengakui mendapat sumbangan sejumlah 3.8 juta kononnya bagi bantuan fasa COVID-19 yang telah dikeluarkan. Dia kata semua kutipan crowdfunding yang diperoleh sebelum ini juga telah diaudit oleh Ernst & Young bagi keterusan. Kesemua sumbangan tersebut akan digunakan bagi dana pilihan raya dalam usaha menumbangkan UMNO di Johor. Kita rasa hairan, apa benda lah dia ni bercakap ni. Sekarang ni kamu mendedahkan bahawa kamu memang menerima wang daripada kumpulan tadi, termasuk ECM Libra. Bila sebut ECM Libra, tentulah orang tak boleh melupakan bagaimana hubungan rapat antara Khairi Jamaluddin dengan ECM Libra. Dan sekarang ni ada kepanasan. Bila dia buat kenyataan begini, dia terseret lebih dalam lagi. Jadi saya kata budak ni tak faham soal politik. Kalau betul lah kamu ini merasakan nak bercakap terus terang, tak sepatutnya cerita. Sebab orang dah melihat bagaimana sekarang ni Khairi Jamaluddin tidak digemari oleh rakyat. Artinya kamu seret Tan Sri Kalimullah Hassan. Hubungan Khairi Jamaluddin dengan Tan Sri Kalimullah Hassan datang
waktu era Tun Abdullah jadi Perdana Menteri. Jadi saya nampak bahawa muda ini seolah-olah telah dijadikan, seolah-olah dia telah dipergunakan sama ada oleh kumpulan penyokong Tun Dr. Mahathir ataupun Khalid Jamaluddin, dan mengharit hubungan. Dan orang dah mula dapat memeta sebab kedangkalan kamu berpolitik. Kadang-kadang dalam politik ni tak payah nak jawab pun. Jadi bagaimanapun dia kata mintalah supaya orang kekal menyumbang. Siapa nak sumbang? Kalau kamu bertanding cuma 6 kerusi, macam mana kamu nak tumbangkan UMNO di Johor? Itu yang orang tak boleh fikir. People tak boleh nak brain kenyataan kamu yang sebegitu. Dan tentulah kita melihat bagaimana kenyataan daripada Presiden UMNO. Dia kata sekarang ni sepanjang COVID-19 yang menggegarkan dunia, kita sudah mendengar kemunculan pelbagai varian. Ada Alpha, ada Beta, Delta, dan terkini adalah Omicron. Semua itu bahaya. Semua itu harus kita perangi. Dan buat masa sekarang ni, pengambilan vaksin dan dos penggalak adalah jalan terbaik. Kononnya yang mampu tawarkan. Dan beliau menyeru kepada semua orang ni, dia tak risau soal varian-varian COVID-19 ni. Sebenarnya, insya-Allah dapat diselesaikan. Tetapi, ramai yang tidak sedar saudara. Sebenarnya dalam negara kita ini sudah muncul satu varian baru yang lebih bahaya, yang lebih cepat menular dan lebih degil sifatnya. Namun ia tidak sedikit pun berkaitan dengan COVID-19, iaitu varian dan virus yang disebarkan oleh mereka yang menghadapi penyakit fizikal. Banyak hati. Namanya varian taksub kepada kluster mahkamah. Itu keadaannya saudara. Apa saja isu di negara ini sekarang ni, semua dipuncanya kluster mahkamah. Pilihan raya di negeri Johor, puncanya kluster mahkamah. Nak jatuhkan UMNO di negeri Johor, mesti dicari puncanya kluster mahkamah. Jadi sekarang ni menurut Presiden UMNO, dia kata selepas saya mempertikaikan peranan dan kegagalan Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku pengurusi Majlis Pemulihan Negara yang tampak tidak berubah. Tak ada apa-apa. Nak kata COVID tak ada. Nak kata selesai, malah bertambah. Nak kata ekonomi, mana dia punya perancangan ekonomi? Rakyat nak tengok. Kita nak tahu. Kita sekarang ni nanti apa kita nak buat dalam keadaan sekarang. Ini yang buatkan kena ingat di Johor ni, pengundi dia lain sikapnya. Mereka merasakan mereka lah bangsa Johor. Dan apabila ada kenyataan-kenyataan yang menyinggung istana Johor, tentulah mereka juga akan tersinggung. Saya tidak mahu mengheret istana dalam perbalahan politik, tapi saya nampak bahawa kenyataan-kenyataan yang dilontarkan melalui titah-titah daripada Tengku Mahkota nampak jelas bahawa istana khawatir kalaulah tidak ditangani segera masalah politik di negeri Johor ini, maka bertambah hanyut lagi Johor ini. Sebab itu perlu diselamatkan, perlu adanya kestabilan politik. Tapi apabila baginda menyatakan kestabilan politik, maka baginda dikatakan memihak pada UMNO. Tidak begitu. Walaupun gambar tular antara Duli Yang Mulia Tengku Mahkota dengan Tun Sri Najib dan pimpinan UMNO, macam Menteri Besar, memanglah dia rapat. Jangan lupa saya, UMNO itu lahirnya di negeri Johor. Tentulah istana Johor lebih kasih dan sayang pada UMNO. UMNO bukan parti yang lain tepi longkang. Walaupun dikatakan oleh Tan Sri Muhyiddin sekarang ni dah nak ke kelongkang, kita tengoklah nanti. Kita perhati sekarang ni. Sebab itu sekarang ni mereka berhabis-habisan untuk memastikan UMNO tumbang. Cuma saya katakan, dalam saat-saat begini, bila mereka tidak menyentuh parti keadilan, saya timbul persoalan. Apakah ada jajaran baru dalam politik negara ini di mana keadilan disingkirkan oleh Pakatan Harapan? Keadilan tidak dilihat mesra dengan DAP, tidak mesra dengan Parti Amanah, apatah lagi bertelagah dengan Parti Muda. Jika ini berlaku, maka keadilan akan sendirian. Apabila keadilan bergerak sendirian, UMNO juga bergerak sendirian, apakah tidak mungkin ada jajaran baru? Ini saya bagi tahu awal-awal supaya jangan besok bila kata ni, oh iya kita tak fikir pun. Cuba fikirkan. Sebab politik itu adalah sifatnya dinamika, sentiasa berubah-ubah. Tapi yang saya lihat sekarang ni, yang disonsong ada satu parti saja, itu UMNO. Semua bantai. Cuma
keadilan tak ada pula nak balun UMNO, pemimpin UMNO sebagaimana mereka membalun. Bagaimana ini puak-puak yang ada dalam Perikatan Nasional, puak-puak yang berada dalam DAP, puak-puak yang berada dalam Amanah, lain tak ada. Kluster mahkamah tak habis-habis. Dan kita harapkan satu ketika nanti kluster mahkamah ini akan memburu mereka bila sampai waktunya. Saudara, saya sebenarnya terima satu kiriman daripada pelayar saya itu Palmerah. Dia begitu memerhati keadaan politik negara kita ini. Dia kata bahawa sejak Bahtera UMNO yang dikatakan telah karam, tapi hari ini mampu berlayar megah di Selat Melaka. Dan kali ini Bahtera itu sedang menuju ke Selat Teberau. Ini yang memeranjatkan ramai orang. Dan malahan mereka confused ataupun keliru dengan keajaiban bagaimana UMNO, kapal yang dikatakan sudah karam itu tiba-tiba dilihat semakin gagah dan perkasa kembali. Sebenarnya Bahtera UMNO tidak karam, tapi ia berlabuh di pelabuhan seketika waktu dipukul ribut taufan yang merosakkan sebahagian bahtera tersebut sehingga menyebabkan ramai anak kapal terjun lari. Itu realitinya. Namun sejak bahtera ini dibaiki dan segala tikus-tikus dan kata-kata yang ada dalam Bahtera UMNO sudah melompat ke rakit lain ataupun ke bahtera lain, UMNO mula bergerak ke hadapan menuju ke pelabuhan, mula untuk mencari saudara-saudara yang kesedihan kerana Bahtera UMNO yang rosak tersadai akibat dipukul badai taufan. Jadi selepas melalui beberapa pelabuhan, contoh itu kiasan daripada Palmerah ni, dia berkias bahtera ini tidak lagi berlabuh di Sungai Kandis, tidak berlabuh di Setia, gagal untuk berlabuh di Balakong, tetapi begitu juga di Port Dickson dan Sandakan. Jadi 5 pelabuhan, Sungai Kandis, Setia, Balakong, Port Dickson dan Sandakan. Tapi ia mula menuju kejayaan melalui di pulau perhentiannya di Camora Highland. UMNO terus melebarkan dia punya bahteranya di Semenyih, di Rantau, di Tanjung Piai, Kimanis, Chini dan Slim. Dan kini Bahtera UMNO sudah pun menghampiri pelabuhan di Selat Teberau. Kali terakhir Bahtera UMNO berlabuh di Pelabuhan Melaka. Hampir seluruh negeri Melaka bersorak gembira dengan kehadiran Bahtera UMNO, menjadikan lanon-lanon dan penjahat-penjahat UMNO Barisan Nasional mereka mula gerun melihat bahtera yang mereka katakan sudah karam mula berlabuh dengan gagah di Pelabuhan Melaka. Ini yang mereka tidak jangkakan. Kini Bahtera UMNO sudah berlayar menghampiri Pelabuhan Johor dan untuk mengadakan bertemu dengan rakyat untuk membawa obor perjuangan. Dulu orang ini yang melompat ni tak ada merasakan tidak ada masa hadapan dalam politik. Tapi hari ini sudah ramai nak balik, sudah ada nak U-turn. Malahan ada juga kalangan orang warga UMNO yang berada dalam kabinet sana tu yang direstui oleh UMNO. Hari ini sewaktu ketika dulu mereka dilihat seolah-olah lebih menyebelahi PBM dalam Perikatan Nasional, tapi mereka sudah nak balik. Terpulanglah pada warga UMNO sama ada nak menerima mereka atau tidak. Saya tengok dari penculipan kenyataan. Saudara Zakaria Hashim, jangan diheret istana ke dalam kancah politik. Saya setuju, benar. Kita tidak akan mengheret istana untuk terlibat dalam kancah politik. Cuma saya nak katakan bahawa UMNO itu lahirnya di istana, di Johor. Itu saja. Sekarang ni, jadi dia kata apa, dia mana dia kata hanya untuk sementara. Ya tu, dia kata sebab orang tengah keliru. Memang, orang sekarang ni rakyat tengah keliru apabila adanya kenyataan-kenyataan yang kadang-kadang rakyat tak boleh fikir. Masalah sekarang ni, apa masalahnya maka diserang orang ini, sedangkan yang rakyat nak tahu apa kamu nak buat di Johor. Saya dah bercakap bermalam-malam dulu lagi. Rakyat Johor nak tahu nak buat apa. Sama ada daripada Pontian, ataupun daripada Sedeli, ataupun daripada Johor Bahru, kawasan Kempas, di Muar, semua di situ rakyat nak tahu. Dan malahan sekarang ini rakyat menunggu-nunggu siapakah calonnya. Dapatan saya, calon yang akan diturun kali ini memanglah akan menggembirakan warga Johor. Kerana mereka telah pun melakukan khidmatnya, terutama di kalangan ketua pemuda. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO telah pun menyusuri pelayaran Bahtera UMNO ini di sekitar negeri Johor.
Begitu juga dengan Puteri UMNO. Sebab waktu berlaku banjir dan sebagainya, mereka ke hadapan. Cuma yang saya lihat sekarang ni, saya nak tegaskan sekali lagi, bagaimana peranan Parti Keadilan. Mungkin mereka tak berapa berani nak serang, yang berani usik Parti Keadilan ni muda. Sebab dia yakin bahawa kononnya seolah-olah Parti Keadilan tidak mempunyai kalangan ahli-ahlinya di kalangan anak muda. Dia lupa yang itu. Dalam perbalahan untuk mendapatkan kursi dan sebagainya, sebab itu dinaikkan bahawa di Batu Pahat orang tak sokong calon daripada keadilan, orang tak sokong di cawangan mana lagi itu yang wanita tu bagi pada muda semua. Mereka nak tunggu libasan. Saya melihat bahawa keadilan pasti akan melibas satu persatu calon muda. Jadi 66 ini saya rasa, yakin saya tidak mungkin mampu untuk menarik sokongan anak-anak muda untuk Parti Muda. Dan ini tentulah akan mengecewakan Parti DAP bersama dengan Parti Amanah. Dalam keadaan begini, Perikatan Nasional tentulah akan dilupakan. Sebab itu saya melihat sekali lagi, saya nyatakan, walaupun Parti DAP mungkin dapat lebih kurang dalam antara 7 ataupun 8 kursi, mungkin ataupun kurang daripada itu, tapi selain daripada itu, selebihnya adalah antara UMNO dengan Parti Keadilan. Itu yang saya lihat. Dan dulu jangan lupa, dulu rakyat memilih mereka juga kerana atas tiket keadilan. Dan hari ini kita harus mendengar Saudara Azim dulu dia kata selepas 2 ke sana ke sini, sekarang ke berapa pula? Saya ayat-ayat begitu. Saya haraplah, saya nak mengelakkan menggunakan kata-kata yang tidak begitu molek. Sebab kita nak menyantuni politik matang. Saya harus memberi pencerahan apa yang akan berlaku di Johor, mengikut pengenal saya, mengikut ramalan saya, bahawa parti yang akan masih lagi tentulah UMNO akan menangi dengan besar kali ini. Sebab itu mereka menyerang habis-habisan. Dan yang akan survive dalam pilihan raya di negeri Johor kali ini adalah UMNO, kemudian diikuti dengan Keadilan serta Parti DAP. Yang lain tu nampak gayanya selamat bungkus. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.